Pernah tak korang buat panna cotta tu? Sekali buat, tak jadi, dia tak keras, dia selebit macam ni. Tak pun bila kita tengah campur-campur tu berketul-ketul. Meh sini Ellie nak tunjuk 5 kesilapan bila buat panna cotta. Panna cotta ni sebenarnya senang je nak buat. Bahan dia pun simple. Cuma dia ada cara untuk membuatkan dia betul-betul jadi. Kesilapan yang pertama adalah panna cotta korang tu terlampau cair. Bila dia terlampau cair, memang susahlah dia nak mengeras. Kita kena pastikan adunan panna cotta tu dia pekat sikit. Dengar tak ni? Tak payahlah tengok sikit tu. Dia sibuk mencari burung. Bila korang tuang, dia cair macam ni, nampak tu macam susu je kan? Memang korang masuk dekat dalam peti ais tu, tunggu berapa lama pun dia tetap juga tak keras. Jadi, bila korang masak tu kan, pastikan dia pekat sikit. Tak naklah dia pekat macam krim yang kita masukkan tu. Gini, nampak? Bila korang tuang tu, dengar bunyi ni pun macam lain sikit. Kita nak dia tak terlampau cair supaya dia boleh set dengan elok. Itu benda yang pertama sekali lah bila buat panna cotta tu. Yang kedua, bila korang dah buat panna cotta, tengok macam dah okey tau dekat atas tu. Tapi bila kita nak bawa keluar, Dia tak set lagi. Melekat dekat belah atas. Kat belah bawah ni dia tak set betul lagi. Pastikan dia betul-betul set seluruhan dia. Okay? Masukkanlah balik dekat dalam peti ais. Tak apa, biar lama asalkan selamat. Kesilapan yang ketiga pula, korang punya agar-agar tu tak cukup. Walaupun kita dah bagi resepi tu, tapi korang kena pandai adjust juga sebenarnya. Kalau katalah korang dah letak berjam-jam dekat dalam peti ais tu, tapi nampak tu panna cotta tu dia macam tak set dengan betul. Lembik-lembik lagi dekat dalam tu. Kemungkinan besar korang punya gelatin ataupun agar-agar tu tak cukup. So apa yang Ellie sarankan, kita ambil bawa keluar balik dan kita masakkan sekali lagi. Bila korang masakkan dia sekali lagi, kenalah tambah sikit korang punya agar-agar ataupun gelatin tu. Barulah dia akan set dengan elok. Nanti bila jadi macam ni, korang jangan panik. Sebab boleh repair lagi. Jadi masakkan dia sampai semuanya elok sebati. Kalau katalah korang buat resepi tu dah ikut sukatan yang Ellie bagi tapi masih juga tak set, memang Ellie sarankan tambahkan sedikit lagi agar-agar. Tambahlah dalam separuh sudu teh dulu ke, macam tu. Dan ulangkan sekali lagi, masukkan dekat dalam peti ais dan tunggu. Buat panna cotta tu yang membuatkan dia susah sikit tu sebab dia ada krim. Bila dia ada krim ni, nak setkan dia tu tricky sikit lah. Dia tak macam agar-agar biasa. Kesilapan yang keempat, kan Ellie dah pesan kalau katalah kita pakai serbuk agar-agar ni, jangan masuk straight je dekat dalam panna cotta tu. Sebab kalau katalah korang buat macam ni, nampak tu. Bila lama-lama tu dia tak akan teradun dengan elok. Dan lepas tu dia akan berketul-ketul. Alamak, waktu ni memang tak boleh repair dah kalau macam ni. Ellie buat yang baru je. Bila korang pakai serbuk agar-agar ni kan, campurkan dulu serbuk agar-agar tu dengan susu segar ataupun susu pilihan yang korang pakai tu. Bila korang buat macam ni, dia akan larut dulu dekat dalam susu tu. Samalah juga kalau kata korang pakai gelatin. Yang ini mana yang pakai gelatin lah ya. Pastikan korang cairkan dulu gelatin tu bersama air dekat dalam microwave. Dan jangan lupa bila nak masukkan tu, jangan masukkan dia waktu dia panas sangat tau. Apabila korang masukkan korang punya serbuk agar-agar ataupun gelatin dalam bentuk cecair macam ni, dia lebih lagi mesra dekat dalam tu. Dia tak berketul-ketul. Lepas tu memang smooth je korang punya tekstur panna cotta tu. Yang itu yang kita nak. Dan jangan lupa bila masak tu bagikan dia pekat sikit. Dia tak nak pekat sangat, pekat just nice je. Faham Alright, so kesilapan yang terakhir pula adalah bila korang nak bawa keluar tu. Kalau katalah korang macam tak nak pening kepala nak bawa keluar panna cotta tu, masukkan dalam bekas tu, tuang je sos mangga ataupun sos buah-buahan. Tapi kalau katalah korang tetap nak juga bawa keluar, Jatuh kau. Nak jatuh pun tak boleh, susahnya. sebelum korang tuangkan adunan panna cotta tu, wajib letakkan sedikit minyak dekat dalam bekas bulat korang tu. Bila ada minyak tu barulah senang sikit nak bawa keluar daripada bekas tu. Lepas tu bila dah set nak bawa keluar tu, jangan korang goncang macam ni. Jangan korang goncang macam ni. Tengok tu sikit pun pelik. Kenapa lah aku buat macam tu kat panna cotta tu? Penat. Lepas tu janganlah pula cubaan nak mengumpil. Pecahlah panna cotta korang dalam tu. Dan jangan sesekali celupkan dia dekat dalam air panas. Benda tu nanti akan bagi dia cair balik dekat dalam tu. Jadi nak bawa keluarkan dia, pakaikan spatula macam ni. Masukkan spatula korang tu dekat dalam bekas bulat. Bekas bulat tau. Dan lalukan dia sehinggalah dia longgar sedikit. Dan bila korang rasa dia macam dah boleh bawa keluar, bawa keluarlah pelan-pelan. Janganlah kasar-kasar ya.
Barulah cantik panna cotta korang tu. Nampak tu, nak keluarkan panna cotta pun ada caranya. Kalau katalah korang tak nak pening kepala, Eli sarankan masuk dekat dalam bekas tu, tuang je sos. Senang cerita. Cantik juga. Last kali nak makan, rasa tetap sama, tekstur pun sama aja. Harap korang jangan gibak lah bila buat panna cotta tu. Sedap, cuma kena ikut tips yang Eli bagi je. Alright? So, selamat mencuba. Bye-bye.